Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Waalaikumsalam. bikum min jadid. Ahlan bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. طيب نحن في الدرس الماضي درسنا الفاعل وضمائر الفاعل. ضمائر fa'il namanya dhamair di dalam istilah bahasa orang belajar bahasa Arab dekat pondok kat mana dia panggil dhamairur raf'i. Istilah dhamairur raf'i ni. Tanda-tanda hujung ni ni. Ta di hujung fa'il madhi, ti, tu, na, waw, tum, tunna ni dia panggil dhamairur raf'i. Ya, waw, yang hijau ni, yang warna hijau ni semua ni melibatkan dhamair ar-raf'i. Baik. Manakala yang biru ini, yang biru ni kan yang depan fi'il mudhari' ini, yang depan fi'il mudhari' ini biru ni nama dia tanda mudhari'. Tengok tu, tanda mudhari'. Tanda mudhari' kan yang biru ni. Yang depan ya ataupun ta ataupun nun ataupun hamzah, ta ini semuanya adalah tanda mudhari'. Tanda mudhari'. Jadi ini tanda mudhari'. Jadi yang melibatkan pelaku nama dia dhamir pelaku ni yang kita hijaukan ni kan. Ini perlu disebut secara direct sebagai pelaku. Yang hijau ni kan. Kalau pada fa'il amar dia ya. Okay. Kalau tidak ada hijau ni pada tambah fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar ni, kalau tidak ada maka fa'il dia mungkin ada lepas tu. Lepas tu ada. Lepas perbuatan itu ada fa'il dia. Perkataan ataupun isim yang bagi depan marfu'. Kalau tak ada juga, tak ada dalam hijau tu tak ada, lepas tu tak ada isim marfu', maka dhamir atau fa'il dia dikenali sebagai mustatir. Mustatir. Ingat tu 3 kaedah penting di dalam penentuan fa'il secara ringkas ni kan. 3 tu amat penting tu insya-Allah. Yang pertama, dia ada simbol pelaku. Dhamair raf'i ni ta, ti, tu ni pada fi'il madhi ataupun pada fi'il mudhari' ada ya, ada waw, ada nun ni, atau fi'il amar ada ya, ada waw juga, nun juga. Sama pada fi'il mudhari' ni. Itu yang pertama Yang kedua, dia ada isim marfu' lepas tu. Yang ketiga, dia dhamair dia panggil mustatir yang tidak ada nampak ya built-in dalam tu je. Itu 3 cara menentukan pelaku bagi kata kerja dalam bahasa Arab. Baik. Al-yawm pada hari ini insya-Allah na'malu muraja'ah ni maksudnya ulang kaji balik. Lagi-lagi kita ulang kaji insya-Allah sampai kita hadam apa yang dimaksudkan dengan fa'il ni. Jadi hari ini saya pilih satu surah pendek daripada surah juz' amma. Kita ambil surah yang paling kita baca setiap hari, Suratul Kafirun. Tengok ya. Kita kaji al-fa'il di dalam surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni ada pelaku tak? Agak-agaknya. Ada pelaku tak agaknya? Siapa pelaku? Siapa fa'il? Ada tak fa'il madhi ke mudhari' ke amar ke dalam Bismillahirrahmanirrahim ni? Ada tak? Ada Ustaz. Tak ada kan? Tak ada. Dia ada dekat sini sebenarnya. Dia mahzuf. Dia mahzuf. Dia ada kat sini. Dia depan ni kan dia macam dia ada kat sini depan ni. Tapi dia dalam bentuk mahzuf. Okey. Jadi maksudkan dengan mahzuf. Okey, ajar dah tutup mic nanti dia bising. Tutup mic lah, tutup mic dulu. Nanti dia bunyi gerik-gerik ya. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu dia tidak ada sebarang kata kerja, tak ada. Semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia punya fa'il dia ataupun apa nama ni, kata kerja dia ada depan ni tapi dibuang. Dia biasanya Bismillahirrahmanirrahim ni bukan ayat yang lengkap. Dia tak lengkap sebenarnya. Dia ada sesuatu yang missing di depan ni. Apa yang missing itu sebenarnya? Itu perbuatan ataupun kata kerja. Kata kerja fi'il mudhari'. Contohnya kalau kita nak apa? Kalau kita nak sembahyang, kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya usalli Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Jadi perbuatan tu dibuang sebab kita boleh masuk dengan apa-apa jenis sekalipun. Kalau kita nak minum,
Kalau kita nak minum tu, kita kata bismillahirrahmanirrahim, dia masuk, kita kata ashrabu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ashrabu itulah perbuatan dia. Jadi bergantung tapi saya tulis insya-Allah supaya jelas sikit tu. Mana kalau tanya kita bismillahirrahmanirrahim ni sebenarnya ayat tak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim tu ialah ayat yang tak lengkap, ayat yang tidak lengkap. Dia lengkap apabila kita letak dia punya yang missing depan tu. Yang missing depan tu dibuang kerana nak digunakan bismillahirrahmanirrahim ni dekat mana-mana, boleh digunakan kat mana-mana. Nak guna masa naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim. Masa nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, bismillahirrahmanirrahim. Tulis kat sini insya-Allah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kejap saya nak tulis. Ambil tulisan Arab sikit. Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Arab sikit. Okey. Perkataan bismillahirrahmanirrahim ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Susahnya nak tulis Arab ni, dia kena setting banyak benda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim ni dia sebenarnya satu ayat yang tak lengkap dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa benda dengan nama Allah tu? Jadi kat sini dia ada missing. Apa yang missing tu? Missing tu ialah kata kerja. Kata kerja fi'il mudhari'. Kata kerja fi'il mudhari' yang kita anggap dia apa? Sama ada apa perbuatan kita nak buat. Kita buat fi'il mudhari' saja. Kita niat aja. Contohnya kalau saya nak menulis. Menulis. Aktubu. So dia punya perbuatan dia yang kita missing tu ialah aktubu. Ni yang missingnya aktubu tu. Jadi maksudnya aktubu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis ni dengan pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dengan nama Allah. Aku tulis dengan nama Allah. Kalau kita nak makan, kita kata contoh, kita kata nak makan, kita kata makan apa makan ya? Makan akulu kan? Yakulu kalau saya akulu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak apa lagi? Nak minum, ashrabu bismillahirrahmanirrahim. Jadi aktubu, akulu, ashrabu, semuanya adalah kata kerja yang dibuang daripada bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi bergantung pada kita lah. Sebab itulah bismillahirrahmanirrahim ni ayat perkataan ataupun ungkapan yang sangat open. Sebutlah apa saja yang depan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita nak apa? Nak belajar ata'allamu, saya nak belajar ata'allamu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak kata saya mula, itu biasa yang orang buat. Saya mula. Sebab tu para ulama kita bila kata bismillahirrahmanirrahim ni dia ada satu missing depan tu, iaitu abda'u. Abda'u ini maksudnya aku mula. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ni maknanya saya mula. Abda'u. So abda'u tu fi'il mudhari'. Macam mana kita nak i'rab dia? I'rab dia fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia al-fa'il. Mustatir. Dhamir mustatir. Taqdiruhu Ana. Ana dalam tu lah, dia tak ada sebut ana lagi lah. Sama juga usalli. Usalli fardaz zuhri. Usalli fi'il mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Usalli. Jadi nampak kita tu bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat yang tak lengkap, tak komplit. Dia dikomplitkan dengan niat kita tu, apa yang kita buat, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia punya fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu ana. Jadi tak perlulah kita sebut ana aktubu, ana aktubu, tak perlulah sebab dalam tu dah ada ana dah. Okay, itu jelas insya-Allah tu. Hadha huwa bismillahirrahmanirrahim. Akulu bismillahirrahmanirrahim. Aktubu bismillahirrahmanirrahim. Ashrabu bismillah. Mana kita tak sebut, itu dalam hati kita lah nak guna macam mana bismillahirrahmanirrahim. Itulah peliknya, ajaibnya bismillahirrahmanirrahim tu kan.
boleh masuk mana-mana perbuatan ataupun kata kerja. Fi'il mudhari' tapi syaratnya kena mesti fi'il mudhari', sebab fi'il mudhari' ni dia bermaksud saya sedang ataupun saya tengah buat. Itu maksud. Aktubu, akulu, ashrabu, aqra'u, bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku tak sebutlah ni aktubu ni, tapi di masa-masa niat lah. Masa kita buat tu, hadza wal makna. Hadza fahimna insya-Allah. Yani bismillahirrahmanirrahim. Idzan huna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat kat sini satu perbuatan dalam bentuk fa'il mudhari'. Fa'il dia taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Aktubu bismillah. Aqra'u bismillah. Kata. Baik. Kita pergi kepada perkataan qul ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Mana kata kerja kat situ? Qul ya ayyuhal kafirun. Kata kerja kat mana tu? Cool. Qul ya. Qul itu adalah fa'il apa tu katanya fa'il qul tu? Fa'il amar. Fa'il amar daripada sebut perbuatan dia. Qala, fa'il madhi dia qala. Mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu. Idzan qul idzan fa'ilul amr. Fi'il amar dhamir dia ada mustatir. Tengok fi'il amar ya. Kita rujuk pada kamu kita ni, pada carta kita ni kan. Fi'il amar dia punya fa'il dia fi'il amar ni, okey, fa'il dia kan kalau tidak ada apa-apa qul macam ni, duduk kat sinilah. Kalau qul macam ni duduk kat sini. Qul. Jadi fi'il amar dhamir tak ada nampak kat situ, tak ada dhamir mustatir, tak ada apa-apa. Tidak ada tanda fa'il, jadi dia dhamirun mustatirun. Fa'il dia ialah dhamir mustatir dianggap anta. Fi'il amar mesti anta. Takdiruhu anta. Baik, sebab itulah kita terjemah bismillah pada qul ya ayyuhal kafirun tu katakanlah olehmu. Olehmu itulah jadi fa'il tu. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Wahai Muhammad tu, olehmu itulah mustatirnya. Muhammad tu tak ada kat situ, tak ada. Kita itu tafsiran saja. Katakanlah olehmu. Sebab terus Melayu tu katakanlah olehmu. Ini bracket wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La, hadha la untuk menamakan nafi. Nafi maksudnya tidak. La. Baik, perkataan mana fi'il mudhari' kat sini? Dua kat situ fi'il mudhari', iaitu a'budu dengan ta'budu. Ini fi'il mudhari' ni ia datang daripada perkataan abada. Fi'il mudhari' dia ya'budu. Abada ya'budu. Abada ya'budu. Jom kita tengok dalam kamus kita apa maksud abada. Maksud abada. Kita kena sentiasa guna kamus ni, walaupun kita dah tahu makna tu. Kalau boleh selalu kita pergi. Tak apa. Abada, ain badal. Cuba tengok ain badal. Ain badal. Jom tengok muka surat apa? 147. 147. Abada. Mana perkataan abada? Ini dia abada kan? Abada ni kata dasar ini abada ya'budu. Ini kita nak ni. Ini abada ni adalah fa'il mudhari'. Ya abada. Fa'il madhinya ialah abada. Fa'il mudhari'nya adalah ya'budu. Idzan abada fa'il mudhari'nya adalah ya'budu. Ini ya. Jadi yang abada ni tak masuk ini abada ni. Ini hanya wazan nombor, ini wazan nombor 3 saya ingat kan? Nombor 3 kan? Abada. Itu nombor 3 tu, abada tu. Nombor 3 tu. Yang kita nak ni lah abada ya'budu. Jadi kita kembali kepada ayat kita tadi tu. Jadi dia dalam bentuk fi'lun mudhari'. Tengok tu. Ya'budu. Idzan ya'budu tiba-tiba dekat sini bukan ya'budu ya, tapi dia a'budu. Ni. Tapi ini fi'il mudhari' juga. Cuma dia punya tanda mudhari'nya bertukar daripada ya'budu kepada a'budu. A'budu ni. Jadi betul. Jadi dekat sini a'budu, cuba dapatkan dia punya i'rab dia. I'rab dia ni. Fi'il mudhari'
wal fa'ilu والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. dhamir mustatir taqdiruhu ana. Nampak tu? Sebab dia duduk kat sini, a'budu ni duduk kat sini. Dia duduk dalam ruangan nombor 3 ni. Fa'il mudhari' ruangan nombor 3 ni ya'budu. Abada ya'budu di ruang ni. Jadi dia punya kedudukan dia duduk dekat sini. A'budu. Ni a'budu ni. Tanda mudhari' bertukar kepada hamzah. A'budu. Jadi dia punya fa'il dia tidak ada kat sini. Tidak ada kat sini. Fa'il dia mesti dhamir mustatir takdiruhu ana. Jadi kat situ ada ana di dalam tu. Built in dalam tu ana. Jadi kat situ la a'budu. Jadi maknanya tidak aku sembah. Mana akunya? Dalam tu mustatir kat situ. Aku berada dalam mustatir itu. Tidak ada nampak aku kat situ, tak ada. Dia mustatir. Mana kita punya tadi? Jadi a'budu ini fa'il mudhari' al-fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Jadi terjemahnya tidak aku sembah. Jadi aku tu dia punya dhamir mustatir dalam ni. Ma apa yang ta'budun. Ta'budun pula macam mana dia jadi ta'budun tu daripada ya'budun tu? Tu kita tengok sama macam mana dia jadi ta'budun tu. Tak apa, kita perlahan sebab ada yang kalangan kita baru masuk malam ni takut dikeliru. Jadi kita rainkah ta'budun. Baik, dia adalah fi'il mudhari' juga kan? Fi'il mudhari'. Tetapi apa beza dengan ya'budu yang dalam kamus kita ni? Ya'budu ini ta'budu ditukar kepada tanda mudhari' ta kan? Ta. Dan hujung dia ada waw dan nun. Jadi siapa pelaku dia bagi ta'budu ni? Ta'budun ini pelaku dia adalah macam mana kita kata pelaku dia? Nak cari pelaku dia macam mana kalau ta'budun ni? Kalau a'budun ni kita dah jumpa dah. Wow. Ya, wow. Wow jamaah inilah pelaku dia. Bukan ta. Jangan terlalu bertukar ya. Wow ni pelaku dia. Wow ni adalah menunjukkan pelakunya ramai. Wow ni menunjukkan pelaku perkataan ta'budun tu ramai. Tapi ramai itu siapa? Mereka ataupun kamu? Ramai boleh kata kamu. Mereka ataupun kamu. Kamu semua. Kamu semua. Macam mana kita tahu kamu tu? Wow ni kamu. Sebab ta. Tanda mudhari' ta. Apabila tanda mudhari'nya ta, maka automatik dia punya wow itu bermasuk kamu. Tengok ni. Apabila wow ini ramai, pelaku dia ditentukan dengan ya ataupun ta. Jadi kalau wow ini ujung dia dia awalnya ada ya, maksudnya mereka, home. Kalau wow ni dengan ta maksudnya antum, refer kepada antum, Ini bukan mustatir ni, ini refer kepada antum. Wow refer kepada home, wow refer kepada antum. Home tu mereka, antum tu kamu. Dia bergantung pada tanda mudhari' ini. Jadi tak menentu kat sini. Jadi dekat sini kita kata oleh kerana dia berjumpa ya, bukan ya, ta, ta'budun. Jadi pelakunya siapa? Wow. Siapa wow tu? Antum, kamu. Kamu. Wow tu kamu. Jangan sebut dhamir mustatir tu, kena sebut wow tu kamu. Wow. Orang faham lah wow tu apa? Pelakunya adalah wow. Jadi pelakunya adalah wow, jadi kamu kan. Jadi sebab itulah kita terjemahnya aku tidak sini. Aku tidak, akunya dhamir mustatir dalam ni. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah. Mana kamu ni? Wow-nya lah. Wow ni kamu ni. Jadi kena nampak tadi punya structure fi'il mudhari' itu ya. Asalnya ya'budu, kemudian menjadi ta'buduna. Fa'il dia adalah wow. Wow ni ditentukan dengan tanda ta ni, iaitu kalau ta kamu, kalau ya mereka. Jadi kat sini kamu lah. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum. Antum ni kamu. Wala antum. Antum ni kamulah. Abiduna ma'abud. Dekat sini kita ada satu perkataan yang mungkin kita keliru, kita ingat dia kata perbuatan atau kata kerja, iaitu perkataan abidun.
Perkataan abidun ini, untuk pengetahuan kita belum belajar lagi. Abidun ni dia adalah dia bukan apa nama ni. Dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, sebab dia tidak ada kat sini. Mana ada abidun kat sini kan? Ada tak? Ya dua ni je. Abada dengan abada. Yang abada tak ada kan? Jadi kalau abidun ini dia bukan perbuatan lagi. Yang perbuatan yang ni je. Bermaksud abidun ini adalah perkataan yang lain, tapi tidak ada kat sini. Yang tengok, ada tak? Abada. Tak ada pula abidun ni. Macam mana ni? Maknanya ada suatu benda yang missing, kita belum belajar lagi. Kita akan belajar lagi insya-Allah dalam masa nama dia ismul fa'il. Nanti kita belajar kemudian insya-Allah tu, iaitu dia nak kata abidun, orang-orang yang menyembah. Abidun dia panggil ismul fa'il. Kita belajar kemudian insya-Allah belajar kemudian insya-Allah. Dia bukan perbuatan ni. Ini adalah kata nama. Kami abidun. Abidun ni dia tak apalah, saya bagi tahu sekali. Lepas ni kita akan belajar, tapi biar ada kita idea sikitlah. Dia ni perkataan abidun ini dia datang daripada abada ini. Dia nak kata orang yang menyembah, dia panggil ismul fa'il. Dia kata abidun. Kalau ramai-ramai abidun, maknanya para penyembah. Dia ismul fa'il. Kita belum belajar lagi, tapi dari segi makna dia bermaksud wala antum, dan tidaklah kamu abidun. Dia bermaksud dia macam ni, maksud terjemah dia, ataupun kita kata abidun ism fa'il dia maksudnya dan tidaklah kamu hendak sembah apa yang aku sedang sembah, ataupun kata dan tidaklah kamu ingin nak sembah apa yang aku sedang sembah. Itu maksudnya abidun, maksudnya ingin nak sembah, ataupun going to worship. Dalam bahasa Inggeris panggil going to. Dia masuk going to. Dia ismu fa'il. Kita akan baca kemudian ya. Keep dulu kat sini dulu insya-Allah. Jangan abidun tu yang pentingnya dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, bukan fi'il amar. Apa itu apa? Kita akan belajar kemudian insya-Allah. Nama dia ismul fa'il. Apa maksud ismul fa'il? Ismul fa'il ni dia bermaksud sembah tu perbuatan kan, penyembah. Dah jadi ismul fa'il. Ismul fa'il ni ke dalam ayat dia akan memberi makna juga penyembah, ataupun in bracket, ataupun slash, ataupun hendak menyembah. Going to dia panggil ada going to kan, sebab dia Pelaku. Dia pelaku. Dia ada dua makna isim fa'il ni. Isim fa'il ni dia ada makna pelaku, penyembah. Pelaku kalau sembah, penyembah. Kalau ajar, pengajar. Itu isim fa'il. Ataupun dia isim fa'il juga dia akan memberi makna going to. Maksudnya bahasa Inggeris senang. Going to maksudnya apa bahasa Melayu tu going to dia? Maksudnya benda tu akan lah. Maknanya akan jugalah, akan lah. Akan. Benda tu akan, ataupun ingin nak buat sesuatu tu tapi tak buat lagi, ingin nak buat tu. Macam guna isim fa'il juga. Sebab itu Nabi Musa dia kata inni zahibun ila rabbi. Inni zahibun. Dia tak guna azhabu ke ataupun tazhabu. Dia guna inni zahibun ila rabbi sayahdi. Maksudnya aku ini dalam proses on the way nak pergi. On the way nak pergi. Kalau perbuatan on the way nak pergi, ataupun ingin nak pergi, tengah nak pergi. Itu maksudnya. Dia guna isim fa'il. Kata aku belajar kemudian insya-Allah tu. Itu saya nak beritahu sebab kita jangan keliru Ya. Apa beza dia dengan sayak budung tu? Sayak budung tu dia macam perbuatan lagi. Dia macam perbuatan lagi. Sayak budung. Going to tadi. Going to dia ada maksud going to isim fa'il. Dia sama dengan sayak budu. Dia sama dengan ya'budu tambah sama saja. Tapi dia guna isim fa'il. Dia bermaksud in process, dalam proses. Going to. Ataupun nak kata dan tidaklah kamu ingin nak sembah. Itu maksudnya, ingin nak sembah. Penyembah. Dia bukan terjemah penyembah, bukan. Ingin nak sembah. Itu maksudnya. Kalau terjemah penyembah dia tak jadi. Sebab isim fa'il dia akan ada makna
akan menyembah ataupun isim fa'il ni dia akan bermakna penyembah ataupun ingin nak sembah. Itu ni, ingin nak sembah. Maaf Ustaz, yang menyembah boleh Ustaz? Yang penyembah pun abidun juga sama je. Dia isim fa'il. Yang menyembah. Abidun juga. Abidun juga. Kata Ustaz. Yang maknanya isim fa'il. Dan kita cerita berkenaan dengan makna isim fa'il tu. Makna isim fa'il tu kan, supaya tak keliru dengan fa'il madhi dengan fa'il mudhari'. Sebab dia isim fa'il ni juga, kalau kita guna isim fa'il ni, kita akan belajar dalam bab ikhlas ni. Cuba saya bagi idea je supaya kita tak peranjat nanti kan. Dia ni adalah sama dengan kafirun. Sama dengan kafirun. Yang ni pula abidun. Isim fa'il nama dia. Itu bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Isim fa'il ni dia memberi dua makna. Sama ada dia kata makna penyembah ataupun going to sembah, going to worship, ataupun teringin nak sembah. Gitu. Tapi kalau kafirun ni maksudnya orang-orang yang kafir. Orang yang kafir. Kalau ni orang-orang yang menyembah. Tapi kat sini dia boleh juga bermaksud orang-orang yang going to. Sebab itu Al-kafirun ni maksudnya dia ni isim fa'il lah. Isim fa'il lah, maknanya orang penyembah, orang-orang yang kafir. Dia bukan perbuatan tu, bukan perbuatan. Kalau perbuatan kafara, fa'il mudhari'nya yakfuru kan? Fi'il amarnya ukfur. Tetapi kalau kafirun, kalau ramai kafirun, al-kafirun, maka ini nama dia ismul fa'il, nama pelaku. Nama pelaku, orang yang kafir. Bawah tu orang yang menyembah. Di dalam setel-setel ayat, isim fa'il juga dia memberi makna ingin nak sembah, on the way nak sembah. Gitulah maksudnya bidun tu. Dua makna insya-Allah. Boleh tu? Itu makna je. Saya nak tengok terjemahan daripada yang bahasa Inggeris ke surah Al-Kafirun ni supaya kita lebih jelas sikit. Tengok terjemahan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia kata kami bukan penyembah kan? Betul kami bukan penyembah. Tapi di dalam tengok dalam mungkin bahasa Inggeris kot dia nampak sikit punya surah Al-Kafirun. Wala antum. Wala sama juga dengan wala ana abidun. Sama juga. Abidun ini adalah ismul fa'il. Sebab ramai sangat orang kita dia keliru perbuatan madhi mudhari' dengan isim fa'il ni. Isim fa'il ni dia ada tanwin, tengok tu. Ada apa? Tanwin. Dan kita dalam ni mana ada tanwin kan? Fa'il madhi fa'il mudhari' tak ada tanwin kan? Jadi kalau ada tanwin maksud ni, abidun macam ni maksudnya dia ismul fa'il. Wala sama juga yang ni kak. Jadi kat sini wala antum abiduna ma a'bud. Jadi terjemah Melajunya macam mana? Senang sikit, nampak sikit. A'budu ni fi'il mudhari'. Sama dengan yang atas ni. Sama yang atas ni. I'rabnya fi'lun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Jadi ma a'bud, apa yang aku sembah. Dekat sini tidak ada fa'il Ini tidak ada fa'il sebab ini bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il amar, bukan. Tapi itu dia. Apa dia? Dia panggil ismul fa'il yang kita akan belajar dalam 2-3 kali perjumpaan lagi. InsyaAllah kita akan belajar tu. Ismul fa'il, nama pelaku. Ismul fa'il. Dan kamu tidaklah teringin nak sembah apa yang aku sembah. Gitu maksudnya kalau bahasa mudahnya. Aku pula tak ingin nak sembah apa yang dah kamu sembah. Itulah maknanya abidun tu. Sebab tu wala ana abidun. Ini fi'il madhi ke fi'il mudhari' abidun ni? Bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Ini adalah ismul fa'il. Noun biasa. Ingat tu dia punya bentuk dia tu abidun. Ana abidun. Kalau perempuan ana abidatun. Ramai-ramai ana abidun. Nahnu antum abidun,
Main Nahnu lah. Nahnu lah. Amin. Abidun gitu. Itu dia tak kena mengena dengan perbuatan. Ingat insya-Allah. Wala ana abidun. Maknanya aku pula tak teringin nak sembah. Senang bahasa Melayu, senang. Anak aku pun tak teringin nak sembah apa yang dah. Kamu sebab tu dapat dalam bahasa Inggeris panggil wala ana abidum ma'abattum, and neither I am going to worship. Tengok, I am going to worship. Tengok tu, itu dia tu. And neither I am going to worship that which you have worshipped. Nampak tak jelas tu? Nampak tu? Itu makna ismul fa'il. Dia ada unsur fi'il mudhari' juga, tapi maknanya willing to. Willing to maksudnya going to, benda yang in process. Terjemah Melayu senangnya. Senang terjemah Melajunya. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Kamu tak ingin nak sembah apa yang aku sembah, dan aku pun tak ingin nak sembah apa yang kamu telah sembah. Itu maksudnya. Itu benarnya maksudnya tu. Jadi yang perbuatannya adalah a'bud dekat sini, wala antum a'abiduna ma a'bud. Yang dekat sini mana perbuatannya? Abattum. Baik. Apa beza antara a'bud dengan abattum? Baik, tengok insya-Allah. Abattum. Fi'il apa tu abattum? Baik, abattum ini adalah fi'il madhi kat sini duduknya. Abada dicampur dengan tum. Jadi kalau abada dengan tum dia jatuh dekat fi'il madhi. Fi'il madhi pelakunya ada hujung tum. Kalau pelakunya tum, dia automatik refer kepada antum ini. Tapi kita kena sebutlah fa'il dia ialah antum. Sebab dia hijau tu kan? Hijau tu sebutkan tum. Kena sebut. Dalam kepala kita antum lah, antum tu. Jadi abattum, cuba i'rabkan ya. Fi'lun madin. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya tum. Tum saja. Sebut tum tu. Fa'ilnya adalah tum. Jangan sebut antum, sebut tum. Mesti kena sebut tu. Dan jangan pula sebut dhamir mustatir. Saya buat ujian itu budak-budak apa yang sampai universiti. Cuba i'rab abattum fi'lun madin wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu antum. Ya Allah, itulah jangan sebutlah teman. Mustatir tu apabila tidak ada langsung benda-benda yang ini. Tum tak ada itu bagus. Mustatir dia tum dah jadi fa'il dia. Jadi fi'lun madi, fa'il dia dhamir mustatir, bukan dhamir mustatir, fa'ilnya ialah tum. Tum. Dan aku pula tidak ingin sembah apa yang kamu telah sembah. Apa yang kamu telah sembah. Sebab perjanjian orang kafir, bahasa kita ni kan, siapalah kita terang betul-betul macam mana nak fahamkan ayat ni. Sebab orang kafir sebenarnya dia tension dengan Nabi Muhammad bawa agama Islam ni macam nak melawan dengan agama dia orang sembah berhala tu. Jadi puas dipujuknya macam mana nak buat supaya nak lawan Nabi Muhammad. Semakin dia lawan, semakin agama atau ajaran berkembang. Jadi dia orang pun cari idea macam mana supaya nak stop Nabi Muhammad ni, supaya tak menjadi masalah. Okey, macam inilah. Jadi Muhammad, kita buat perjanjian. Tahun ini kita sembah Tuhan kau. Tahun depan kau sembah Tuhan kami pula. Tahun sekali lagi pula. Jadi kalau dah bertukar tu, kalau maknanya kami tak ingin nak sembah apa yang sedang kamu sembah sekarang. Mana tu? Yang sedang kamu sembah sekarang. Dan tidak pula aku ini ingin nak sembah apa yang dah kamu sembah. Sebab apabila masuk turn kita kena sembah apa yang dia sembah dulu. Terlepas. Yang terlepas kita maksudnya kalau tahun lepas turn sembah Tuhan dia. Jadi tahun ni dia kena sembah Tuhan kita pula. Itu dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk fi'lun mudhari' kan? Fi'lun mudhari'. Jadi a'budu ma ta'budun wala antum, engkamu pula tak ingin pula nak sembah Tuhan yang aku tengah sembah sekarang ni, kalau sekarang ni, dan aku pula tak ingin nak sembah apa Tuhan yang kau telah sembah tu. Sebab dia buat turn, pasal nak buat turn tu. Kalau dia buat turn tu maksudnya dulu dia sembah, sekarang ni kita sembah. Jadi itulah menyebabkan dia punya berubah daripada fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Kamu tak ingin sembah apa yang aku sedang sembah ni. Kalau tahun ni tahun turn aku. Aku pula tak ingin nak sembah apa yang dah kamu sembah. Kalau itu turn kamu pula, turn Tuhan kamu pula. Itulah cerita. Sebab itulah fi'il madhi kali fi'il mudhari' apa tu. Itu cerita dia. Nampak jelas tu dia punya cerita dia. Apabila turn tahun ini sembah Tuhan dia orang, tahun depan tahun kita sembah Tuhan kita pula.
Jadi kita pun tak ingin nak sembah Tuhan yang dia telah sembah tu. Mereka pula tak ingin nak sembah Tuhan yang kita telah sembah ni. Itu maknanya ini kira term penyembahan tu. Itulah menyebabkan berubah di antara fi'il madhi ma a'budu, kemudian ma abadtum. Jelas tu insya-Allah. Ada orang tanya, kenapa berubah? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il isim fa'il, banyak kat situ cuba perkataan abidun dia ada makna sendiri tu. Maknanya aku ya. Pada turunnya ayat tu. Sebab kena pergi pada sebab turun ayat tu. Sebab turun ayat tu ialah orang-orang musyrikin nak buat penyanyian Nabi Muhammad. Tak apalah, kita surrender je lah, mengakulah Tuhan kau benar. Tapi apa kata? Tahun ini kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu pula sembah Tuhan kami. Itulah ceritanya. Jadi bertukarlah. Jadi kalau masa turn kita sembah Tuhan mereka, jadi kita kata wala ana abidum ma abattum, aku pun tak ingin nak sembah apa yang kamu dah sembah tu. Kamu pula tak ingin nak sembah apa yang aku sembah. Gitu. Ini abudu dengan abattum. Saya ingat terang tu kok, saya terang insya-Allah. Itu kena faham di sebabun nuzul. Jadi ma a'budu. Dekat sini ma abattum. Ini fi'il madhi a'budu. Kat sini dia punya i'rab dia a'budu fi'lun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Yang kat sini abattum fi'lun madin wal fa'il abattum madhi wal fa'il tum. Ingat tu, jangan kata dhamir mustatir. Yang ni tak mustatir lagi lah sebab dia fi'lun madhi tu tum. Tu dia insya-Allah. Jelas tu insya-Allah tu Aku tak sembah sekarang ni, aku tak sembah apa yang kamu sembah. So akan datang kamu pun tak ingin nak sembah apa yang aku sedang sembah. Aku pula tak ingin nak sembah apa yang sudah kau sembah tahun lepas. Itu yang ada maksudnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini ulangan daripada ayat yang atas ni sebagai taukid. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pun abidun, tak ingin nak sembah. Ma'abud sama juga i'rab juga, iaitu fi'lun mudhari', fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu ana. Abidun ismul fa'il. Tak payah i'rab tu, tak payah i'rab, dia gitu je. Sebut gitu je. Dia abidun, dia bukan perbuatan. Itu kita akan ceritalah kemudian lagi insya-Allah. Macam mana bentuk benda tu insya-Allah tu. Dia macam perbuatan tapi dia bukan perbuatan. Gitu. Nama dia ismul fa'il. Letaklah kepada dulu ismul fa'il tu, nanti kita akan belajar akan datang insya-Allah ya. Okey. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tu, itu tak ada fa'il madhi, tak ada fa'il mudhari', itu semuanya lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tu. Lakum din kamu, dinukum agama kamu, dini agama aku. Untuk aku agama aku, untuk kamu agama kamu. Itu maksudnya. Jadi kalau nak faham penggunaan fa'il mudhari' kat sini, fi'il madhi kat sini, dia kena rujuk kepada asbabun nuzul. Sebab tahun ni kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu sembah Tuhan aku. Jadi Tuhan kamu dah jadi abattum. Dah jadi abattum, jadi pas dah. Yang akan datang tu kena abidun. Tuhan yang selalu tersembah guna fi'il mudhari'. A'budu ta'budun. Wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum. Kamu tak ingin nak sembah apa yang saya sedang sembah ini, dan kamu pula tak ingin nak sembah apa yang dah aku sembah. Aku pula tidak ingin nak sembah apa yang kamu telah sembah. Jadi tak tentulah, gitulah maksudnya. Masing-masing tak ingin nak sembah Tuhan masing-masing. Jadi lakum dinukum waliyadin. Itulah secara ringkasnya fi'il ataupun perbuatan dalam surah Al-Kafirun insya-Allah. Ada nak tanya apa tak? Sebelum kita pergi ke ayat lain sebagai latihan insya-Allah. Ya, sila. Waliyadin tu hujung dia ya tu dimahzufkan kan? Ya tu dia dihilangkan. Kebanyakannya dihilangkan dalam ya dan hujung. Asalnya ada agama saya ni di ni ada ya. Tapi kalau dia sekali dengan nun ni biasanya dia akan buang ya tu. Contohnya banyak dalam Quran tu, banyak dalam Quran
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni saja, untuk sembah aku ni, tapi liya'budun saja. Banyak Al-Quran tu ni duduk sini. Ni saya ni. Okey, baik. Jelas tu insya-Allah tu. Itu baru berkenaan dengan surah hari tu kita belajar. Ini kita dah belajar kan yang ni kan? Hari tu. Idza jaa nasrullahi wal fath, dah kan? Fa'il dia mana? Mana fa'il bagi jaa? Nasru. Mana fa'il bagi ra'aita? Ta. Kan? Ya. Apa mana fa'il bagi yadkhuluna? Mana fa'il pelaku dia yadkhuluna? Fa'il mudhari' ni. Wow. Siapa wow ni? Siapa wow ni? Wow jemaah. Wow jamaah. Siapa? Mereka ataupun kamu? Ya. Mereka. Jadi kamu lihat manusia, mereka semua masuk agama Allah. Fasabbih. Sabbih fi'il? Fi'il amar. Fi'il amar. Siapa fa'il dia? Anta. Dhamir mustatir anta. Astaghfir fi'il amar. Fa'il dia? Dhamir mustatir anta. Sebab itu dia terjemah, maka dikau tasbihlah dengan memuji Tuhan dikau, dan dikau beristighfarlah. Sebab itu diterjemahkan macam tu kan. Jadi nampak semua tu, insya-Allah macam mana kita nak faham dhamir, nak faham dia punya fa'il bagi setiap pelaku itu. Baik, saya ambil perkataan lain tak apa. Kita ambil surah lazim je, nampak. Kita pergi cepat ya insya-Allah, dan tafsiran nanti tengok dalam rujuk pada tafsir insya-Allah ya. Sebab nuzul apa itu kita tak sempat nak tegang tu. Itu bab tafsir lah. Inna a'tainakal kautsar. Jadi a'taina tu ada perbuatan a'taina tu. Fi'il apa ni? A'taina fi'il fi'il madhi. Fi'il madhi. A'taina ya ni dia ada huruf illah ni. Asalnya ialah a'ta. Dia jatuh wazan nombor berapa katnya? Wazan nombor 2, a'ta. Cuba dapatkan dia bermakna dekat sini. Cepat ya Allah, kita pergi kepada ni. Ain ta ya. Ain ta huruf illah. Pergi tengok. Okey, baik. Kita pergi kepada ain ta. Kat sini jugalah, kat sini lah, dekat sinilah. 152. 152 dekat sini juga. 152. Ain ta ya. Ain 152. Ini dia ain ta ya kan? Dia ada kat sini. Ain ta ya. Dia ada kat sini. Tengok ain ta, bukan ain ta ya, ain ta waw. Waw huruf ilah dia. Okey, a'ta jatuh wazan nombor 2 kan? 2. Af'ala yuf'ilu. A'ta yu'ti. Okey, baik. Kalau a'ta ini dia jatuh a'ta, lepas tu dia masuk na di akhir ni, na ni, maka na ni dikenali sebagai na fa'il. Na fa'il. Jadi kita sebutlah a'taina fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, fi'lul madin, wal fa'il pelakunya siapa? Pelakunya ada na. Jadi a'taina. Sesungguhnya kami telah berikan kau. Kau tak kena mengenalah. Itu maf'ul itu kemudian tu. Itu tak kena. Jadi inna a'taina, sesungguhnya kami berikan engkau, na di kami kan. Jadi fi'lul madhi, kami telah berikan, na ni fa'il dia. Na tu siapa? Kamilah. Na tu. Tapi kat sini jangan sebut dhamir mustatir, kena sebut na sebagai fa'il. Sebab di dalam jadual kita, kalau kita perhatikan, jadual kita ni kalau kita perhatikan, Dhamir pelaku. Dhamir pelaku na tu boleh jadi straight, direct. Dhamir pelaku yang direct. Nah, ni tengok ni. A'taina kat sini kan. A'ta tambah dengan nun jadi a'taina. Ya ni wajib kita matikan. A'taina. Jadi na ni dia merujuk kepada kami. Tapi kita tak boleh sebut kata dhamir mustatir, sebut na tu sebagai fa'il. Dalam kepala kita kami lah. Nah, kena sebut ni. Ini yang hijau-hijau ni mesti kita sebut sebagai pelaku direct, tanpa sebut mustatir. Yang mustatirnya ini mustatir, yang ini pun mustatir juga. Gitu ya. InsyaAllah. Yang lain tu kena sebut sebagai pelaku dia. Baik. Okey, baik. A'ta maknanya memberi. Jadi dekat situ, kalau kita kembali kepada ayat tu, a'taina, terjemahannya, jadi terjemahannya apa? Sesungguhnya kami telah berikan engkau
Al-Kausar. Al-Kausar ni adalah kebaikan yang Telaga banyak. air. Kebaikan yang banyak. Telaga. Telaga air. Ada terjemah, ada tafsir mengatakan dia telaga Kausar. Air. Aku kami telah berikan pada kau Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, mana perbuatan kat situ? Cuba dapatkan perbuatan fasalli li rabbika wanhar. Dapatkan kata kerja salli. Salli satu. Lagi satu lagi. Inhar. Ni. Inhar. Ini dua ni. Salli dengan inhar. Salli dengan inhar. Okey, baik. Apa kata kita lagi? Salli macam mana dapatkan perkataan salli? So lam waw kan? Solawat. So lam huruf illah. So lam huruf illah. Tengok muka surat apa? Atas ni je. Ain sad. Bawah ni je. Ain sad lam. Ain ghain fa qaf. Muka surat apa? Tengok. So'lam 136. Dia so'lam waw tau. Untuk solat ni so'lam waw ya. 136. Dia so'lam waw, dia bukan so'lam ya tau. So'lam ya salai tu. Salawat. Ramai orang silap dia kata apa kata rasa bagi solat? So'lam ya. Salai tu. Bahaya betul lah salahnya. Salai. Solaya tu solai, ingat salai. Tenaga salai, tenaga solar, itulah tu. Okey, baik. Soalan yang ni salai. Saya selana. Tapi yang solatnya, semayangnya solat waw. Betul kita solawat kan? Sama juga. Ini jadi mana perkataannya tu? Kalau fasalli tu, mana perkataannya? Solat. Perkataannya mana? Ini dia, solat ni. Solat ni. Habis tu kenapa jadi salli kat sini? Jadi salli kat sini sebab dia fi'lul amr. Nama suruhan. Nama suruhan jadi begitu bentuknya. Solatlah. Kena salli. Dia jadi ismul fa'il daripada macam ni bentuknya. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya salla macam ni kan? Fi'il madhinya salla. Okey, fa'il mudhari'nya apa? Fa'il mudhari'nya yusalli. Okey. Yusalli. Okey, yusalli gitu kan. Bila kita nak amarkan dia, maksudnya kita nak jadikan dia perintah, maka kita ambil fa'il mudhari' ni. Fa'il mudhari' ni. Macam mana proses dia? Proses dia ialah kita buanglah tanda. Buang ya tu. Ya, tu sebagai tanda mudhari'. Mudhari'. Lepas buang tu Buang pula yang belakang. matikan yang belakang, bukan buang yang belakang. Matikan yang belakang, matikan. Bila dah dia mati. Kaedah ni ialah matikan kan? Matikan yang belakang. Bila matikan yang belakang, dia sabdu atas lam tu silapnya. Sabdu tadi. Tak apalah. Bila kita matikan yang lam tu, kita matikan yang akhir, memang dah mati pun. Jadi dibuang terus. Jadi itu dari solli tu. Ini silap ni dia punya bagi bawah ni duduk kat sini punya ni komputer punya. Solli. Jadi solli tu fi'il amar. Solli. Bacalah kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi solli itu dia memberi maksud Allahumma salli bersolat. Kalau solat bersolat. Kalau doa berdoa. Kalau rahmat merahmati. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli ya Allah rahmatilah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sembahyang usalli fardaz zuhri 4 rakaatin, dia jadi fi'il mudhari' kat sini yang memberi maksud solat. Jadi usalli digunakan sini lah. Kalau kita kata usalli tu dia fi'il mudhari' itu bertukar tanda jadi alif kan, jadi hamzah. Jadi sebutannya ialah usalli. Kenapa kat sini pula dia punya sabdu ni? Komputer tu macam tu lah. Komputer dia jadi modernize macam ni. Usalli fardaz zuhri usalli. Semuanya Allahumma kama sallaita ala di dalam doa Ibrahimiyah kita, dalam selawat Ibrahimiyah tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Sallaita fa'il apa ni? Fa'il
Fi'lul madhi kan, tambah ta hujung kan. Jadi sallaita. Nampak tu insya-Allah tu. Maksudnya sebagaimana engkau telah rahmati. Dia ada 3 makna. Solat, yang ada rukun, ada takbir, salam tu, doa, dan boleh juga bermaksud merahmati. Kalau kita kata usalli ala hazal mayyit, kalau macam jenazah bermaksud dia bukan bersolat. Dia bermaksud berdoa. Merahmatinya ya. Doa rahmat. Doa supaya dia diberi rahmat. Digabung sekaligus. Dan dia pun solat memang tapi tak ada rukuk. Sebab solat tak ada rukuk, tak ada takbir pada tapi tak ada rukuk. Jadi dia tak panggil solat sangat. Dia panggil lebih kepada doa. Dalam tu wala tusalli ala ahadin minhum mata, dalam surah apa? Ada salli tu solat jenazah. Jadi solat, berdoa, merahmati, semua ada. Bergantung pada siapa yang buat tu. Jadi salla fi'il mudhari'nya adalah yusalli. Fi'il amalnya apa dia? Salli. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dekat sini pun sama juga. Dia datang daripada sini lah. Salla yusalli. Jadi fi'il amalnya adalah salli. Fa ni tak termasuk. Fa ni maka. So. Dengan sebab itu. Fa. Maka. Salli. Idzan salli huna fi'lul amri. Manil fa'il? Al-fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa katanya? Fa'ilnya adalah tengok ni. Fi'il amar, kalau tidak ada apa-apa ujung dia, berlukun ni tak ada ya, tak ada wa, tak ada nun, maka dia ada dhamir mustatir, mesti ditakdirkan assume dia adalah anta. Jadi terjemahnya fi'il amar, maka hendaklah dikau bersolat. Maka hendaklah engkau bersolat. Lirabbika. Kerana li tu kerana. Sebab itulah kita solat tu sebut usalli fardaz zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Sebab arahan Allah fasalli li rabbika, sembahyang kerana Tuhanmu. Salli li rabbika. Fi'il amar tu. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Fasalli fi'lu amrin wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu anta. Li rabbika, li tu untuk Rabbi Tuhan kau tu. Wanhar, wa tu dan wanhar ini juga fi'il Amar. fi'il amar kan ni, fi'il amar. Cuba dapatkan dia punya kata dasar dia katanya. nun hara Fi'il apa katanya ni? Jom tengok sama. Nun hara 190. Jadi kita ni kan, setiap kali kita jumpa perkataan, walaupun kita belajar beberapa kali pun mesti kita merujuk kata dasar juga. Sebab kita memang balik bernasar. Jadi nun hara 190. Apa maksud nahara? Nahara sembelih. Sembelih ya. Sama dengan zabaha, sama juga. Yang kita belajar zabaha sama juga nahara. Sebab tu di Indonesia dia panggil, kalau hari raya korban dia panggil hari apa? Hari nahar. Pandai dia orang guna perkataan hari nahar. Hari perayaan nahar. Nahar sembelih lah. Sebab maksud tu orang sembelih korban. Jadi nahara fi'il mudhari', yanharu fi'il amarnya mesti diambil daripada fi'il mudhari', dibuang ya dan dimatikan akhir. Jadi sebutnya inhar. Jadi terjemahnya sembelihlah olehmu. Fa'il dia dah jadi dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Sembahyanglah olehmu untuk Tuhanmu dan sembelihlah olehmu. Sembelihlah olehmu in bracket binatang korban. Sembelihlah kamu binatang korban. Ini arahan tentang hari raya Haji Adha ni. Sembahyang sunat Haji Adha. Sembelih ni ialah sembelih korban. Fasalli li rabbika. Solat hari raya Adha. Lepas solat tu wanhar dan buatlah korban. Sebab itulah korban ni bagi Nabi lain hukum macam kita. Kita sunat muakkad, korban sunat muakkad, sembahyang raya sunat muakkad. Kita tapi arahan kepada Nabi fi'il amar tu dia jadi macam wajib kepada Nabi.
Sembahyang raya dan Sembelihan. korban. Korban. Cuba rujuk kepada ustaz kita yang belajar fiqh tu. Hukum kita sunat muakkad. Sembahyang raya apa Nabi pula macam mana? Dan keluarga Nabi. Dia menjadi wajib. Wallahu alam. Cuba cek dengan ustaz kita insya-Allah. Inna syani'aka wal abtar. Indah pun insya-Allah ni. Ini kita belajar kemudian ni. Cuma perkataan dua ni salli fi'il amar, wanhar pun fi'il amar. Siapa pelaku dia? Fi'il amar dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Yang bawah ni tidak ada sebarang perbuatan ya. Tak ada masalah ni. Kalau tak ada perbuatan macam ni kita pergi direct kepada perkataan ni dah jumpa dah. Tak ada masalah. Tak melibatkan fa'il, tak melibatkan pelaku. Jadi itulah senang lah tu. Tak ada masalah tu Cuma yang atas-atas ni yang melibatkan perbuatan ni kita kena kaji sikit. Okey baik. Jadi tak apa yang ni jelas ni. Tak apa kita pergi sekaligus tengok. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Okey, ra'aita mana perbuatan ni? Fi'il apa ni? Ra'aita ni fi'ilun madhi kan? Fi'il madhi ni. Ra'aita. Siapa pelaku dia? Ra'aita. Anta je kat sini anta ya. Jangan bukan anta, jangan sebut anta. Kalau sebut anta salah tu. Kalau sebut anta seolahnya kita kata dia tu mustatir. Tak, bukan mustatir tu. Tu fa'il dia. Ra'aita allazi yukadzibu fi'il apa? Yukadzibu Mudhari'. fi'il mudhari' wazan nombor 3 kadzdzaba yukadzibu. Siapa pelaku dia? Mustatir takdiruhu. Mustatir takdiruhu huwa. Tidak ada tahu lepas ni tidak ada yang marfu' tu. Tidak ada yang marfu' ni. Jadi tidak ada yang layak menjadi fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Kat sini ta. Yang ini dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sebab tu terjemahnya, adakah tidak engkau telah melihat orang yang mendustai agama? Maksudnya orang yang mendustai agama. Orang yang dia mendustai agama sebab jalannya dia. Sebab nak jadi fa'il mesti jatuh depan ni tak ada, jadi dia lah. Fazalika allazi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang yad'ul yatim. Ini fa'il apa ni yad'u ni? Yad'u fa'il mudhari' daripada da'a yad'u. Ada dalam Quran ada kamu kita ni tengok apa maksud yad'u fa'il mudhari' tu. Kita tengok sama. Da'a yad'u. Perkataan ni pelik bunyi, jangan terjumpa dalam Quran melainkan dalam surah ni je. Ada berapa ayat lagi tapi tak banyak dalam Quran ni. Da'ain. Ada tak? Takut terlupa ni perkataan ni. Empat dal, ni empat nun. Berapa? Da'ain. Sabdu ada sabdu tu. Satu kosong empat dal ain ain. Empat dal ain. Oh 144. 104. 104. Ya, 104. Baik. 104 dal ain ain. Apa maksud dal ain ain ya? Dal ain. Menolak dengan kuat. Dak. Menolak dengan kuat atas Ustaz. Da'a fa'il mudhari' Yad'u. Inilah yad'u ni kan fa'il mudhari' kan. Yad'u ni tolak belakang, tolak apa? Macam tolak cengeh dah. Tanya kepala gitu, tolak. Yad'u ni macam herdik, tolak. Maknanya kalau kita tu tak suka orang tak suka orang tu kata pergi berambuh dan kau tolak gitu kan. Itu maksud yad'u tu. Itu maksud yad'u tu. Yad'u tu. Herdik, tolak. Tanya kepala, tolak kepala je. Sebab tu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang untuk tolak kepada orang yatim. Dia ni kinayah sebenarnya. Maksud apa tolak anak yatim? Maksudnya tak layan. Lepas tu hina dia. Lepas tu tak jaga betul-betul dia. Itu yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Ataupun makan harta dia boleh jadi orang yatim juga. Makan harta anak yatim. Aku tak apa, aku tak buat, aku tak tanya pun. Cuma marah aja. Sama ajalah. Maknanya kita apa ni? Hina ke dia ke apa sebagainya. Yad'u lah. Kinayah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, perkataan yad'u tu tolak kepala, tenyeh. Bahasa orang terima tenyeh. Jadi kat situ apa yang siapa pelaku dia tu? Yad'u tu siapa fa'il dia? Fa'il mudhari' wal fa'ilu fa'il dhamir mustatir. Dhamir mustatir lagi.
Dhamir mustatir taqdiruhu Huwa. taqdiruhu huwa. Huwa. Huwa huwa. Maknanya dia huwa kat sini dia, iaitu orang yang dia suka tolak orang Menolak. yatim. Ya, suka menghina anak yatim, suka apa nama ni, hadik anak yatim. Macam lah dia doa ni. Wala yahuddu. Ni yahuddu pula ni. Yahuddu ni ada juga nak cari kamu dia ha, dad dan dad. Sama dengan da'an juga. Tapi ini ha, dad dan dad. Dia betul sama. Cuba dapat kat mana ni pada yahuddu tu. Jom kita cari sama. Kita sama. Ha, dad. Ha, dad. 93. 93 je, Ustaz. 93 saja. 93 saja. 93. Beri galakkan. Hadda, beri galakkan. Hadda yahuddu. Beri galakkan. Tapi kat sini la. La yahuddu, tidak beri galakkan ala ta'amil miskin. Tak beri Tidak galakkan. menggalakkan memberi makan. Tidak menggalakkan orang bagi makan orang miskin. Itu maksudnya dia bukan tak bagi makan. Dia tak galak orang. Kalau dia tak bagi makan, okeylah. Tapi masalahnya orang nak bagi makan dia tak bagi. Dia menghalang. Dia menghalang orang bersedekah, menghalang orang tu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak galakkan orang. Jangan. Lah surah Yasin tu. Surah Yasin tu at'amah, apa nama ni? At'amah tu qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Dalam surah Yasin dia kan. Tuhan cerita berkenaan dengan orang yang tak suka bagi makan orang miskin. Bagi makan apa? Kata Tuhan ada, Tuhan bagi ya. Itu kata wala yahuddu ala yahuddu. Siapa fa'il dia? Dhamir mustatir juga Dhamir mustatir juga. Mustatir tak ada huwa. Jadi terjemahnya, dan dia tidak galakkan orang bagi makan orang miskin. Fawailul lil, maka celaka orang yang bersolat. Musallin ni itu fa'il madhi, fa'il mudhari' kan fa'il apa tu? Bukan madhi, bukan fa'il mudhari', bukan. Ini isim fa'il juga. Kita akan baca kemudian insya-Allah. Maka celaka orang yang solat yang yang apa? Alladzina hum, orang solat yang an solatihim sahun. Sahun ni juga ini juga bukan, ini bukan Fa'il, ismul fa'il. ini bukan fa'il madhi, bukan fa'il mudhari', bukan fa'il amar. Ini sahun maksudnya orang yang lalai solat, lalai. Allazina hum yura'un, yang mereka itu sentiasa yura'un. Ini ada dia punya ni. Ada dia punya fa'il mudhari' ni. Ada fa'il kat sini. Ini fa'il mudhari' kan? Fa'il mudhari' wal fa'il wal fa'il wow ni siapa? Mereka wow ni verb siapa? Wow berjamaah ni? Mereka ataupun kamu, antum ataupun hum? Mereka. Sebab dia wow tu kan ya. Apa kita dapatkan kata rasa dia? Kata rasa dia ni yura'un ni dia sama dengan ra'a ni, sama ni. Ra'a ni sama dengan ra'a, dia sama dengan ra'a. Cuba tengok. Ra ini ra hamzah ya. Ra hamzah huruf illah. Sama saja. Jom tengok. Ra hamzah 109. 109. 109. Ini perkataannya. Ini perkataannya. Masuk ke Nabi kita. Okey, baik. Okey, tengok ni yura'un ni kan. Yura'un ni ini ra'a ni pertama ni ra'a ni pertama ni dia ni duduk atas ni. Ni ra'a. Ni ra'a. Ra'a ni adakah? Ra'a hamzah. Ra'a ya kan? Ra'aita tak jadi fa'il. Ra'a maksudnya lihat. Melihat. Ra'aita. Adakah engkau lihat? Baik, tapi kat situ. Fa'il dia lah anta. Manakala yang ni pula yura'u ni pula, ini fa'il apa ni? Fa'ilun mudhari'. Kalau dia wazan nombor 1, ra'a yara. Itu bukan wazan nombor 1 ni. Ini bukan nombor 1. Kalau wazan nombor 1 mesti yara, bukan you. Jadi dia ni wazan nombor apa kan? Kita tengok yang warna biru je. Tengok yang warna kat tu. Dia duduk kat mana? Cuba cari mana satu. Mana satu? Yang bawa riak menunjuk-nunjuk. Ini tempatnya ni. Ni.
Ni ra'a. Wazan dia apa wazan dia? Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala tu wazan nombor apa? Wazan nombor? 4. Nombor 4. Nombor 4 ya. Tengok wazan nombor 4 dia. Fa'ala nombor 4 kita. Tengok jadual kita. Wazan nombor 4. Fa'ala. Jadi ra'a. Apa dia fi'il mudhari' bagi ra'a tengok ni. Wazan nombor 4 ni kan. Wazan nombor 4 ni. Fa'ala. Yufa'ilu. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu, jadi kalau ra'a fi'il mudhari'nya apa? Yura'i. Yura'i. Ha, yura'i. Kalau ramai-ramai yura'i, maka jadilah yura'u dah. Yura'u. Ramai kalau yura'u. Wah, ni ramai. Habis tu mana ya ni? Ya ni dah kena tendang dah ya ni. Kena tendang. Sebab dia tu. Bila tahu wow idang ya. Sebab wow ni lagi kita perlu daripada ya tu. Agaknya wow ni sangat VIP wow ni. Kalau tak ada dia ni tak ada orang buat ni. Dia jamaah. Jadi kalau ada wow ni, kalau wow ni ada, habis orang lain ke tepi semua. Macam ambulans lah kononnya, ataupun VIP dengan raya tu. Orang lain semua ke tepi dia lalu. Jadi yura'una. Sebab dalam kes ni dia kena buang ya ni sebab nak utamakan wow. Sebab kalau dia tak masukkan wow, tak adalah berlaku. Ya. Ya ni tak apalah, missing kat sini tengok. Macam mana kan nasib dia kat situ. Tapi nanti ada balik yang risau lah tu. Ada tu missing kat situ je, ada selit kat situ. Yura'u. Jadi dia maksudnya riya ataupun nunjuk. Allazina. Siapa pelaku dia? Wow, mereka. Iaitu orang-orang yang menunjuk-nunjuk solat dia tu. Tunjuk solat dia tu, tunjuk pada orang. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yamna'un fa'il apa ni kan ya? Fa'il apa ni? Fa'il mudhari'. Bukan fa'il amar, bukan fa'il madhi, fa'il mudhari'. Ada ya tandanya kan? Siapa pelaku dia? Wow. Jadi mereka itu yamna'u ni tak apalah kita bagi kamu dia menghalang orang. Ma'un. Al-ma'un ni kita tengok tafsir dia Al-ma'un ni ialah alat-alat pinjam, alat macam kita nak gotong royong atau alat-alat yang kita selalu kongsi dengan orang. Wa yamna'un al-ma'un. Maknanya kedekut lah orang tu, kedekut. Dia tak nak share apa dengan orang. Kedekut lah yamna'un al-ma'un. Sebab dalam Islam agama menyuruh kita jaga anak yatim, bagi makan orang miskin. Lepas tu kalau orang buat kerja macam ni tak nak bagi orang, tak nak share dengan orang apa benda yang nak unyama'u ni, maka dia itulah orang yang tak percaya kepada agama. Sebab agama suruh dia tak mau. Itu ceritanya. Jelas tu insya-Allah tu. Tengoklah tafsir nanti ma'un tu apa. Okey, baik. Cukuplah untuk malam ni insya-Allah. Dah lama sangat. Oi, pukul 10 setengah dah. Ilal liqa insya-Allah. Jadi saya sampai baca Quran tu mulai hari ni. Sila. Boleh tak Ustaz bagi link Quran ni? Oh, Quran ni nanti saya minta dia orang masukkan nanti insya-Allah siapa yang dekat situ. Boleh? Insya-Allah. Ustaz masukkan Quran ni. Ini Quran ni. Yang ni. Oh, ini Quran mushaf. Ini mushaf ni bagus ni. Kalau kita besar macam mana pun dia tak pecah. Download dia Ustaz. Okey. Ini nama dia dia punya font, dia pakai font. Cantik. Idzan ila liqa biiznillah taala fi ad-dars al-qadim biiznillah taala. Barakallahu fikum. Syukran jazilan, syukran. Terima kasih. Insya-Allah.